Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballar risalah wa nasahal ummah wa kashafal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqika wa akhrijna mukhraja sidqika wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kasihi pengerusi Sudah Ahli Terkuasa Surau, Imam, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, pada pagi ini dapat lagi sama-sama kita menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah dan sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati, merahmati dan sentiasa melindungi kita, insya-Allah. Kita akhrajna mukhraja sidq. Saya nak share je. Share. Kita baca balik ayat semalam, ayat 21, sebab kita kalut-kalut nak habiskan semalam. Sambungan ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum. Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah dedahkan mereka, maksudnya Allah tak biarkan Ashabul Kahfi 7 orang tersebut terus tersembunyi dan tidak dijumpai. Dalam kes-kes orang hilang ni dua lah, sama ada dijumpai ataupun tidak dijumpai. Ada yang tak jumpa sampai kesudah, seperti mana MH370. Ada yang dijumpai, yang hidup, dan ada yang dijumpai sudah meninggal dunia. Tetapi
Ashabul Kahfi walaupun sekian lama 300 tahun, a'tharna alaihim, kami menyebabkan mereka jumpa Ashabul Kahfi. Itu maksudnya, Allah yang takdirkan, tetapkan setelah 300 tahun mereka dijumpai. Apa tujuannya? Ini sebab Allah bagi tahu kenapa Allah dedahkan, tidak terus sampai kiamat, tak ada siapa yang tahu. Itu semuanya harus bagi Allah. Di sini Allah sebut liya'lamu, supaya. Itu ta'lil, itu sebab, supaya mereka tahu, manusia tahu, anna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar, wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya kiamat itu tiada keraguan. Dua sebab. Yang pertama, anna wa'dallah haq, sesungguhnya wa' ni janjilah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Satu ketika Nabi SAW meletakkan 4 jasad orang kafir ke dalam satu telaga Khalid. Setelah perang Badar, Nabi bercakap dengan dia orang. Saya pernah sebut sebelum ni kan. Nabi kata, wahai Abu Jahal, wahai Uqbah bin Abi Mu'aid, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, alam fahal ma wa'ada rabbukum alaikum haqqan, fanahnu wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nabi kata kepada mayat-mayat kafir ni, wahai fulan bin fulan, 4 orang, adakah apa yang Allah janjikan kepada kamu itu benar? Sesungguhnya kami dapati apa yang Allah janjikan pada kami itu benar. Jadi apa yang benar, iaitu Islam akan menang. Islam akan menang, dan mereka akan menemui kekalahan, dan mereka akan tewas dengan penuh kehinaan. Dan di sini bila Allah dedahkan mereka kepada raja dan kerajaan Islam, kerajaan Dakyahnu sudah habis, dah tak ada, ialah 300 tahun lama kan, dan diganti dengan kerajaan yang Islam, yang menyembah Allah, yang tidak syirik. Jadi menunjukkan bahawa ending cerita ni baik. Islam, tauhid, akidah yang menyembah Allah Ta'ala. Dan yang kedua, wa anna sa'ata la raiba fiha, tujuannya Allah dedahkan mereka kerana nak beritahu bahawa kiamat itu benda yang pasti, la raib, tak ada keraguan. Nadab orang Jawa kata kan, tak ada keraguan langsung sama sekali. Kerana setelah 300 tahun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan mereka, bangunkan mereka. Ada ulama kata mereka ni sudah fana, kemudian Allah masukkan balik roh mereka. Ada ulama lah, ada yang kata mereka tidur macam biasa. Ini ada khilaf tentang hakikat tidur mereka menurut para ulama. Oleh itu, kalau Allah boleh bangunkan mereka setelah 300 tahun mereka berada dalam gua tersebut, maka begitu juga Allah akan bangunkan kita, Allah akan bangkitkan kita setelah hancurnya tulang belulang. Mana kebanyakan manusia akan hancur tubuh mereka kecuali ajabuz zanab. Ajabuz zanab ni berada di koksi, tulang sulbi belakang kita ni kan. Saya pegang, kawan nampak pun. Saya pegang kan. Jadi itu yang tak hancur, chips manusia. Bukan chips small, kan, chip manusia kan. Belakang ni Nabi kata kullu insan yubla, semua manusia akan hancur, illa ajabaz zanab, kecuali ajabuz zanab, the primary organizer kalau dalam sains kan. Yang tu tak hancur. Ulama dah
try kan, dah kaji, dah bakar, dah letak asid, tak hancur. Sedangkan sel-sel yang lain boleh hancur. Yang tu kekal sampai hari kebangkitan. Minhu yukhlaq, Nabi, ni hadis sahih Bukhari. Daripada ajabuz zanab itu, chip tersebut akan dicipta manusia. Wa minhu yurakkab, dan akan dipasang, terkib, pasang. Daripada chip tersebut dia tak hancur. Mana ahli sains dah buat macam-macam, cuba nak musnahkan benda tadi, tak boleh. Sedangkan sel-sel yang lain semuanya boleh dihancurkan, dimusnahkan. Oleh itu kita kena percaya bahawa sesungguhnya ini adalah satu perkara yang benar. Kebangkitan, wa anna sa'ah, kiamat akan berlaku, kita akan dibangkitkan. Idh yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mana yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mana mereka berbalah tentang apa yang nak dibuat kepada Ashabul Kahfi yang telah mati. Jadi saya dah sebut semalam, mereka nak beli roti kan, nak beli makanan azka ta'am, tapi dijumpai oleh orang yang mengenali mereka, dan mereka dibawa ke istana, bukan ditangkap lah kan, bukan kerajaan jahat lah, kerajaan baik. Dibawa ke istana dan mereka ramai-ramai pergi ke gua. Dia masuk gua dulu dan dia mati. Semua mati kan. Jadi mereka tanazu', yatanaza'un, mereka berbalah, bukan bergaduh lah, maksudnya khilaf apa yang nak dibuat kepada mereka ni. Jadi ada dua. Yang pertama bina bangunan, dah sebut semalam kan. Yang kedua adalah bina masjid. Jadi ulama kata daripada ayat Quran ini diambil bahawa boleh bina masjid dekat, berhampiran sebelah kubur orang-orang soleh. Seperti mana kalau tuan-tuan pergi Mesir, cukup banyak kan. Imam Syafi'i, boleh kata semualah ulama-ulama mesti dekat masjid Imam Syafi'i, imam-imam yang besar kan. Kalau di Skandaria tu apa nama, lupa dah, tak ingat, lama sangat dah pergi. Guru kepada Syekh Athaillah As-Sakandari, Ibn Athaillah As-Sakandari, tak lupa dah nama dia. Kebanyaklah dekat Mesir tu kubur-kubur yang dibina sebelahnya masjid-masjid. Jadi saya dah sebut semalam, kesimpulannya tiga keadaan. Yang dilarang, yang diharam, yang dikutuk adalah dijadikan sebagai tempat sembahan. Itu yang Nabi sebut dalam hadis sahih, la'anallahu al-yahud, Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan alladzina takhazu qubur anbiya'ihim masajid, kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Jadi ini adalah ulama kata maksudnya adalah mereka menyembah, mereka memuja kubur-kubur tersebut. Yang kedua, yang pertama haram, yang kedua makruh, iaitu binaan masjid dibina dalamnya ada kubur, di tengah-tengah. Biasanya kalau di Mesir bukan tengah-tengah, maksudnya sebelah kan, sebelah. Dewan masjid tak ada kubur. Kalau dalam dewan masjid ada kubur tapi tak disembah, kata Imam Nawawi hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Dan yang ketiga, yang dibina sebelah. Yang ni ulama kata hukumnya adalah harus dibina sebelah. Sebab kenapa perlu kita bina sebelah? Sebelah tu masjid, sebab masjid ni tempat orang pergi, jadi orang boleh ziarah kubur. Contohnya dia kubur-kubur orang soleh, kubur-kubur ulama ni, kubur-kubur nabi ni, dia ada special case kan. Contohnya larangan binaan. Kubur kita orang awam biasa ni tak boleh kita buat binaan, tak boleh nak cantik-cantik kan. Naha ayabni alal qabri,
Nabi larang buat binaan di atas kubur. Imam Nawawi kata kalau kubur wakaf hukumnya haram. Jadi jangan buat kepuk lah. Haram buat kepuk kan. Bukan keropok lah. Kepuk, tahu kan kepuk? Tapi gana keropok kepuk lah. Kepuk lekor. Kepuk ni binaan lah. Haram, tanah wakaf. Kalau tanah persendirian, hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Oleh itu kita pesan kepada anak-anak kita supaya tidak dibuat binaan-binaan kerana hukumnya haram dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan para ulama, kerana ada larangan yang sahih, yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi binaan untuk para ulama, nabi-nabi dikecualikan kerana mereka perlu dicantikkan, dielokkan, kerana mereka ni adalah tempat tujuan manusia untuk ziarah. Kita dibenarkan untuk ziarah kubur, terutama kubur-kubur para nabi, kubur-kubur orang soleh. Ada puak yang mengharamkan ziarah kubur. Dia kata tak boleh, haram. Dia kata apa? La tushaddur rihal illa ila thalathah. Hujah dia kata dalam hadis sahih, kata tak boleh kita bersiap-siap untuk bermusafir kecuali kita musafir 3 masjid. Masjid Nabi, Masjid Haram Mekah dan Masjid Aqsa. Nabi sebut secara umum, tetapi maksudnya ialah ziarah masjid ini ada kelebihan. Bukan menafikan tak boleh ziarah masjid lain. Betul, kita nak pergi Masjid Sendayan tak boleh. Masjid 3 ni je boleh. Maksudnya kelebihan, keutamaan. Maksud kita pergi masjid tersebut untuk kelebihan khas, tak ada. Bukannya haram, tak ada. Kelebihan khas 3 masjid ni. Adapun kita nak pergi kubur lain pula, dia tak masuk dalam skop hadis. Skop hadis ialah masjid yang ada kelebihan khas, 3 je. Adapun kita nak pergi Masjid Sendayan kerana cantiknya. Dulu saya kecil-kecil nak pergi Masjid Shah Alam kerana tadah tangan ada air. Tadah tangan ada air. Dulu kecil itulah. Oh, nak pergi sangat. Bukan kerana ada kelebihan-kelebihan khas macam 3 masjid yang Nabi sebut tadi. Maka tak ada masalah. Hadis ni umum tapi dikhaskan kepada masjid yang ada kelebihan. Jadi tak ada masalah untuk kita ziarah nak pergi kubur Imam Syafi'i ke, dekat Uzbekistan, kubur Imam Bukhari ke, tak ada masalah. Kita bukan sembah pun. Kita bukan sembah kan. Kita bukan puja, kita hanya ziarah, kita ambil keberkatan. Walaupun dia telah meninggal dunia, tapi keberkatan tetap ada. Itu tentang kubur. Kemudian masuk kepada ayat yang seterusnya, ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Mereka berkata, 3 orang Ashabul Kahfi, yang keempatnya adalah anjing. Ini khilaf tentang bilangan mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisum. Puak yang kedua kata mereka 5 orang. Anjing adalah yang ke-6. Rajman bil ghaib. Maksud rajman bil ghaib ni, mereka buat satu dakwaan tentang perkara yang mereka tak tahu. Tak ada bukti, tak ada fakta. Itu maksud rajman bil ghaib. Maksudnya hanya dakwaan semata-mata. Rajman asalnya lontar, ghaib-ghaib lah. Maksudnya mereka melontar. Mana orang yang dakwa sesuatu tanpa bukti, macam dia melontar sesuatu dalam perkara ghaib. Lontar ni maksudnya dia tuduh lah. Dia buat satu dakwaan yang tak ada asas. Itu maksud rajman bil ghaib. Jadi
Apa yang betul? Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Yang ketiga tu yang betul. Sebab tu Allah susuli selepas pendapat yang ketiga dan yang kelima ni, Allah sebut rajman bil ghaib. Ini pendapat yang hanya semata-mata tuduhan tanpa asas. Itu maksud rajman bil ghaib. Dan Allah sebut wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Itu pendapat yang betul adalah 7 orang, yang ke-8 adalah anjing mereka. Ada ulama kata yang berbalah ni adalah beberapa kumpulan daripada orang-orang Nasrani Najran. Mereka datang depan Nabi. Ada satu kumpulan yang bernama Yaqubiyah. Yaqubiyah kata Ashabul Kahfi 3 orang, yang keempat adalah anjing. Berkata satu kumpulan lagi Nasturiyah. Ini puak-puak yang sesat lah dalam agama. Mereka ada 5 orang, yang ke-6 adalah anjing. Tapi orang Islam kata mereka adalah 7 orang. Dan itulah pendapat yang betul, pendapat yang tepat. Kemudian Allah sebut qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui terhadap bilangan mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil, yang tahu hanyalah sedikit. Sikit dia yang tahu. Mana tak ramai yang tahu. Kata Ibnu Abbas, ana min zalikal qalil. Aku adalah di antara yang sikit tu. Maksud Ibn Abbas kata aku tahu, sebab akulah di antara yang sikit. Allah kata sikit je yang tahu, akulah yang sikit tu. Sebab Ibn Abbas adalah di antara ulama sahabat. Dia digelar sebagai turjumanul Quran. Turjumanul Quran ni pentafsir Quran yang hebat, pakar. Ibn Abbas ada fiqahnya, ada tafsirnya. Dia kecil je. Masa Nabi meninggal, beliau baru berumur 13 tahun, tapi dah hafal beribu-ribu hadis. Yang sampai dekat kita lebih 2,000 hadis. Umur 13 tahun. Maksudnya dia kira macam sekolah rendah dengan Nabi. Sekolah rendah. Maksudnya Nabi meninggal umur 63, beliau umur 13 tahun. Tapi cukup hebat ilmunya, cukup luar biasa. Ada satu ketika Ibn Abbas ni kan, Umar masukkan Ibn Abbas ke dalam ahli mesyuarat negara. Ahli mesyuarat macam menteri lah, kalau kerajaan menteri lah, kalau negeri esko lah kan. Ahli mesyuarat negara bersama dengan senior-senior Badar. Badar ni perang lah, bukan badan dakwah dan rohani. Ingat lagi kan zaman sekolah dulu kan. Badar, badan dakwah dan rohani. Senior-senior Badar, mana orang-orang tentera Badar. Dalam Islam perang Badar yang paling utama kan. Jadi ada orang-orang senior Badar ni rasa macam tak layak lah. Orang Kedah kata apa? Kanyak. Tahu kanyak? Ni budak kanyak ni. Faham tuan-tuan? Ingat saya pernah belajar kat Kedah, tahu lah sikit-sikit bahasa Kedah kan. Ni budak kanyak ni. Dia macam wajada fi nafsihi, macam dalam diri macam tak puas dia. Apa kelayakan Ibn Abbas umur berapa? Maka kalau Nabi meninggal dia umur 13, Abu Bakar tak lama jadi khalifah. Tak lama kan, dalam 2-3 tahun. Berapa? 2 tahun. Lebih kurang 2-3 tahun. Mana Umar lepas tu, masih dia tak sampai 20 lagi. Mungkin 17, mungkin 18, 16. Dah jadi ahli mesyuarat negara. Sebab tu tuan-tuan saya dah sebut kan, masjid surau kena percaya dengan budak. Kena ambil seorang dua orang. AJK budak panggil. AJK remaja. Tanya apa yang korang nak. Kena ada. Kalau Umar boleh percaya Ibn Abbas, kita ada. Kalau kita mengajar kat sekolah, dia mesti ada budak yang cerdik. Kat sekolah mesti ada dia budak yang macet. Tapi yang ramainya macet. Budak-budak macet dalam masa Indon jam. Budak-budak ada yang macet, tapi ramainya macet. Mana tak matang lah. Macet ni Indonesia jam kan, jam. Ustaz, nanti depan sana ada macet. Yang kan hantu ke apa? Kan, macet ni jam. Bunyi pelik je macet.
Tak tahulah perkataan apa kan. Jadi Umar percaya. Sebab nak cerita pasal bila Allah kata sedikit je yang tahu, Ibn Abbas kata akulah yang sedikit tu. Ini bukan dakwaan tanpa asas. Ibn Abbas memang benar-benar ada ilmu yang sangat luar biasa. Jadi Umar pun panggil semua ahli-ahli mesyuarat tadi, dan Umar buat ujian. Buat ujian nak test lah, adakah benar mereka ni layak. Lalu Umar kata kepada semua ahli-ahli mana, geng-geng senior, geng-geng otai-otai ni, geng-geng hebat-hebat ni, kira ahli mesyuarat Umar kira hebat lah kan, ilmu hebat, pengalaman hebat kan. Jadi Umar tanya, wahai sahabat-sahabatku, aku nak tanya hari ini, apa maksud tafsiran tersirat daripada surah An-Nas? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Semua tahulah surah tu kan. Surah yang menceritakan bahawa bila datang kemenangan, pertolongan Allah, ramai akan masuk Islam, iaitu orang-orang Yaman. Kata ulama ahlul Yaman. Maka bila masuk Islam ramai-ramai, bertasbihlah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi apa maksud ayat ni? Jadi banyak yang tafsir bla bla bla. Ada yang tak tahu, ada yang tahu. Tapi Ibn Abbas lain. Dia punya pandangan, dia kata inilah hadza ajalu Rasulillah. Ini adalah ajal Nabi. Maka betul lah. Sebab surah An-Nas ni surah yang terakhir turun sebelum Nabi wafat. Maksudnya bila dah menang, nak tunggu apa lagi? Mana kerja dah done, kerja dah selesai, balik lah kan. Balik Ibn Abbas dia cerdik. Mana di luar kotak. Kalau kita tengok ayat surah An-Nas, tak ada pun pasal ajal kan. Oh dah menang, kita kena bersyukur, fasabbih kena bertasbih, wastaghfir kena istighfar supaya tak ada penyakit-penyakit riak, ujub dan sebagainya. Tak ada pun. Tapi ini tersirat. Hanya orang-orang yang rare je yang tahu. Ibn Abbas lah yang rare tadi, yang disebut akulah. Bila Allah kata illa apa tadi? Lupa dah ayat. Illa qalil kan, kecuali sedikit, maka akulah yang sedikit tu. Jadi Ibn Abbas adalah manusia yang luar biasa, mempunyai kefahaman. Bila ditanya oleh ramai orang, apa rahsia dia hebat? Soalannya bima niltal ilma. Wahai Ibn Abbas, sebab apa kau dapat ilmu yang luar biasa? Ini mungkin untuk anak-anak remaja kita, anak-anak yang sekolah kan. Dua, dia kata apa? Bilisanin aqul wa bilisanin saul wa qalbin aqul. Rahsia ni untuk kita yang tuan-tuan yang dah mungkin dah ini mungkin dah bukan terlambat lah, mungkin kita pun tak ada masa kan nak belajar kan. Sebenarnya dia belajar ni tak kira kan, kalau sungguh-sungguh insya-Allah dapat. Dua, yang pertama lidah yang suka bertanya. Mana dia belajar tak faham tanya. Dulu pun saya memang di antara pelajar yang suka bertanya. Forum ke, ceramah ke, kat sekolah tak ada siapa tanya, saya tanya. Kalau ada orang tanya pun saya tanya kan. Tak segan. Itu yang sikit-sikit dapat ilmu kan. Jadi kita kena galakkan anak kita bertanya. Tak faham tanya. Jangan tanya benda pelik-pelik pula. Macam Imam Malik tengah mengajar pasal puasa ni daripada terbit fajar shadiq sampai ke terbenam matahari. Datang seorang budak, Syekh, bagaimana kalau matahari tak terbenam? Dia kata, tak payah tanya, tak apa yang ni. Soalan pelik-pelik, bagaimana kalau matahari tak terbenam kan? Jadi tanya yang sesuai lah. Yang kedua, wa qalbin aqul, sentiasa berfikir. Dia fikir, kenapa ayat Quran macam ni? Kenapa? Bukan dia argue tak. Fikir maksudnya nak tahu selanjutnya, nak tahu lebih lagi, detail lagi. Sentiasa nak berfikir. Wa qalbin aqul, hati yang berfikir. Dia bila fikir dia akan bijak lah. Fikir kan. Ini dua perkara yang mana Ibn Abbas miliki, sehingga dia dapat tahu berapakah bilangan yang sebenar dan siapakah mereka Ibn Abbas yang menguasai ilmu tersebut. Dan Allah kata fala tumari fihim illa mira'an zahira. Janganlah bergaduh pasal ashabul kahfi. Jadi Allah larang kita berbalah. Sebab kita ni suka sangat berbalah kan. Suka sangat perbalahan.
isu-isu Wahabi tak Wahabi, isu-isu bilangan rakaat tak sudah-sudah kan. Isu-isu macam-macam lah, setiap tahun ada je. Jadi dalam Islam ni jidal ataupun debat ni dia ada dua. Yang terpuji debat, kita nak bagi hujah kepada orang non-Muslim, itu terpuji. Dalam Quran banyak. Nabi Ibrahim berdebat, Nabi Nuh berdebat. Ya Nuh qad jadaltana fa aksarta jidalana. Nabi Nuh berdebat dengan kaum dia. Oleh itu debat sesama Islam yang menyebabkan perpecahan, pergaduhan, kita kena elakkanlah. Kalau dalam dialog yang elok okeylah, tapi janganlah terlampau berlarutan sampai tak ada kesudahan kan. Wala taftifihim minhum ahada, dan janganlah kamu minta fatwa, tanya daripada mereka. Kerana ada riwayat mengatakan bahawa Nabi tanya tentang Ashabul Kahfi ni kepada Nasara Najran. Kemudian turun ayat larang Nabi untuk bertanya kepada mereka. Tak payah tanyalah, tak penting. Kadang-kadang kita sibuk kan, ini Nabi Nuh ni kayu bahtera daripada apa? Nabi Musa ni tongkat dia apa dia? Tanya pelik-pelik, benda yang tak perlu. Ibrah ni untuk kita semakin dekat dengan Allah itu je. Kalau benda-benda yang tak ada kait mengait, tak payah kita nak cara sangatlah. Macam semalam lah saya cerita kan, Nabi Sulaiman semalam ke bila kan, Nabi Sulaiman ni dia bersama dengan isterinya 100 orang. Jangan tanya apa rahsianya ustaz, sampai 100 orang ustaz. Punya banyak nak ambil pengajaran, itu yang dia nak. Nampak sangat apa dalam kepala dia kan. Tak payah benda-benda tu, tak perlu. Nabi tak expose, Nabi tak dedah, biar. Tak payah kita nak sibuk, nak bergaduh kan. Biarkan. Sekarang ni isu pasal adakah 8 rakaat dikira tarawih. Tarawih ni mestilah 20 rakaat. Kita tahu mazhab Syafi'i dan jumhur 20 rakaat itu yang terbaik. Sebab apa? Tarawih ni yang terbaik yang durasi yang lebih lama. Sebab Nabi ni buat tiga masa tarawih. Pertama sulusul lail, Nabi pada malam yang ke-23 Nabi buat sampai sepertiga malam, lebih kurang dalam pukul 10.30. Kalau gitu kita kena jangan awal sangat berhenti. Kerana orang nak awal sangat, tarawih kilat pula tu. Tarawih kilat pun ada kan sama sekarang ni. Macam-macam. Tarawih kilat ni tuan-tuan, sepakat 4 mazhab haram dan berdosa. Tarawih kilat ni live kan. Tarawih kilat haram dan berdosa, sepakat ulama. Tak ada khilaf. Cuma khilaf sah ke tak sah. Dia tak ada kata boleh. Khilaf ni ustaz, tak apa. Tak ada khilaf. Mazhab Hanafi yang dikatakan ringan tu pun kata haram. Sebab tamakninah ni wajib. Tamakninah ni wajib. Berdasarkan hadis Musi'us Solah, yang dia sembahyang, Nabi kata ulang balik, sembahyang ulang balik, sembahyang ulang balik. Nabi kata salli fa innaka lam tusalli. Nabi kata kau tak sembahyang, kau kena ulang balik 3 kali. Maka Nabi pun dah 3 kali dia buat, dia dah surrender dah. Nabi kata bila kamu sembahyang, rukuk tamakninah, i'tidal tamakninah, sujud tamakninah, duduk tamakninah. Nabi sebut satu-satu tamakninah. Maknanya masalah dia tak ada tamakninah. Mazhab Hanafi pun kata wajib, tapi bukan rukun. Jadi 3 mazhab kata tak sah sembahyang tarawih kilat ni. Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Hanafi sah tapi haram. Sebab tu saya kata tak ada khilaf tentang ianya berdosa. Sembahyang dia berdosa. Sembahyang berdosa. Sebab tu tak payah. Dekat Indonesia makin banyak. Di Malaysia harap tak ada lah apa sembahyang kilat kan. Jadi khilaf tentang 8 rakaat ni tarawih ke tidak, kita tak perlu nak. Kalau nak bahas secara internal tak apa. Nak dodok tiba-tiba tuan-tuan yang sembahyang 8 rakaat ni bukan tarawih, sembahyang biasa je, sembahyang sayangnya tu. Itu kalau secara internal tak apalah dialog. Tapi tak payah expose. Sebab ada dalam mazhab Syafi'i pun ada mengatakan kalau tak sampai 20 rakaat pun dikira tarawih.
Kalau tak tarawih pun tetap okey, sebab Nabi pun tak sebut pasal tarawih, Nabi sebut pasal qiyam Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nabi tak kata man qama tarawih ke, amal solat tarawih ke. Jadi tak, nama tarawih pun tak ada masalah, namanya qiyam Ramadan. Itu yang penting. Tapi kita nak tarawih, lebih baik 20 rakaat lah, tapi tak semua mampu. Sebab tu jangan tak payah kita nak berbalah. Allah pun larang perbalahan. Yang penting adalah kita bersatu untuk beribadah dan juga melakukan perkara-perkara yang bersifat tuntutan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya ayat 23, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Dan janganlah kamu berkata untuk melakukan sesuatu, sesungguhnya esok aku akan buat, esok pasti aku akan buat. Maksudnya ini ni pasti, sungguh esok confirm. Jangan. Mesti ada, walaupun confirm pasti, yakin 100% mesti ada insya-Allah. Illa ayyasha Allah. Ini penting dalam hidup kita kan. Tapi orang Melayu ni insya-Allah juga, insya-Allah tak pasti. Jom pergi, insya-Allah dalam hati. Kadang-kadang tak nak. Dia tahu dia tak nak pergi. Jom pergi, insya-Allah. Padahal tu dia macam tipu lah. Dia tahu dia tak nak pergi, tak boleh pergi, tapi insya-Allah juga. Jadi kita sebutlah, maksudnya tak pasti lagi. Kalau ada ruang, insya-Allah pergi. Kena jujur. Jadi di sini saya dah sebut cerita dia lah. Sebelum ni saya ulang sikit kan. Bagaimana Nabi SAW didatangi oleh dua orang kafir Quraisy, Nadhr bin Haris dan juga Uqbah bin Abi Mu'aid. Mereka dapat ilmu daripada Yahudi, mengatakan bahawa tanya Nabi Muhammad 3 perkara kan. Apa dia? Kita dah sebutkan sebelum ni, iaitu tentang lelaki yang tidur beratus-ratus tahun. Yang kedua, lelaki yang menguasai timur dan barat, Zulkarnain, dan juga pasal roh, Nabi pun jawab. Nabi kata esok aku habaq. Nabi tak cakap insya-Allah. Jadi benda ni tak dosa pun. Tapi Allah, Nabi dan orang-orang yang high level ni, benda kecil pun Allah akan tegur. Kita ni jangan kata bahawa ustaz saya buat dosa tak ada teguran pun. Kita ni dah jahat sangat kot. Dia kalau orang jahat sangat, lantak engkau lah, aku malas peduli kan. Jangan kita rasa aku ni buat betul kot. Orang tak ada apa-apa pun, tak ada petir pun. Biasa sebut petir kan, tak ada, okey je kan. Jadi orang yang terlampau jahat Allah biarkan. Yang dipanggil apa? Istidraj kan. Nabi benda tak dosa pun Allah tegur. Sebab Nabi tak akan berdosa. Nabi maksum. Kemudian 15 hari Allah tak turunkan wahyu. Tapi macam orang bercinta kan, 2 minggu macam 2 tahun. Kita 2 minggu tak baca Quran tak rasa apa kan. Nabi tak dapat Quran 2 minggu, resah, gelisah, hari demi hari, jam demi jam Nabi tunggu. Jadi akhirnya Allah turunkan. Dan sebabnya apa? Kerana Nabi tidak berkata insya Allah. Oleh itu kita kena, apa sahaja kita nak buat, kita kena ada insya Allah, walaupun kita yakin kita nak buat. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah, sebutlah nama Tuhan ketika engkau lupa. Jadi kita kena sentiasa ingat dan sebut nama Allah. Saat kita lupa, syaitan akan berada dalam jiwa kita. Saat kita lupa, apa Nabi sebut? Inna lisyaitan khurtuman, sesungguhnya syaitan ada belalai. Khurtuman, tak tahulah khurtum ni maksudnya hakikat ke ataupun kiasan. Sebab dalam hadis Quran ni dia ada hakikat, ada yang kiasan. Nabi kata syaitan ada khurtum, ada belalai.
yad'u khurtumahu ala qalbi ibni Adam. Ini kita nak cerita pasal jangan lupa. Kalau lupa, ini akibatnya. Allah sebut wadhkur rabbaka idza nasit. Syaitan akan letak belalai tadi dekat jantung manusia bila dia tak ingat Allah. Bila kita lupa, lalai, tak sebut nama Allah, tak berzikir, syaitan akan dia lebih kurang macam internet lah. Connection kan. Internet syaitan datang. Lepas ada internet syaitan, macam-macam lah fikir benda-benda yang tak elok kan. Sangka buruk, fikir benda maksiat sebagainya kan, puasa-puasa. Tapi bila sebut nama Allah, wa idza zakarallah, bila seorang hamba tu sebut nama Allah, in khanas, dia akan cabut lah dia punya belalai, maksudnya cabut lah, maksudnya disconnect lah. Syaitan ni Nabi sebut, kalau kita lupa lalai je, tak kira kat mana, kat masjid ke, dalam sembahyang ke, dalam sembahyang tapi lalai, syaitan akan lekat terus. Lepas tu macam-macam lah, merewang. Kadang-kadang benda-benda pelik pun kita boleh ingat dalam sembahyang kan, benda-benda yang tak terjangka kan. Idea baik lah kan. Idea macam idea syaitan, dia punya internet dia pasang internet syaitan. Itu kita macam-macam dapat idea pelik-pelik kan dalam sembahyang. Kita pun seronok kan. Kita rasa aku ni wali kot, dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Padahal itu internet syaitan. Yang disebut tadi, Nabi sebut apa? Belalai yang diletakkan pada jantung manusia. Jadi kita kena sentiasa sebut dan berzikir dalam apa dua keadaan, seperti mana yang Allah sebut, ya alladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Mana kita kena zikir, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Kita kurang-kurangkanlah sebut nama manusia, nama makhluk, sebutlah nama Allah. Itu tentang wazkur rabbaka idza nasita. Kemudian Allah sebut wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Kemudian Allah sebut, dan katakanlah wahai Muhammad, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, asa, mudah-mudahan. Kalau ikut pendapat sebagian ulama, seperti mana Imam Sibawih, Sibawih ni pakar nahu tahu nahu ni apa grammar ke apa, grammar bahasa Arab lah. Dia kata apa? La'alla dan asa dalam Quran makna pasti. Ini pendapat sebagian ulama lah. La'alla dan asa maknanya asalnya adalah mudah-mudahan. Tuan-tuan tengok tafsir kan maksudnya mudah-mudahan. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi, dan katakanlah Muhammad, mudah-mudahan Tuhanku memberi hidayah padaku. Tapi kalau ikut sebagian ulama, dia kata la'alla dan asa untuk Tuhan bukan mudah-mudahan. Sebab Tuhan dia tak ada benda yang tak pasti. Kita sebut mudah-mudahan tak pasti. Mudah-mudahan awak jadi orang yang baiklah. Sebab kita tak tahu masa depan dia. Allah Maha mengetahui. Sebab tu bagi ulama Sibawih, dia kata la'alla wa asa dalam Quran bermaksud tahqiq, pasti. Contohnya la'allakum tattaqun, puasakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kita biasa terjemah mudah-mudahan, tapi bagi sebagai ulama dia kata bukan mudah-mudahan, pasti. Kalau kamu puasa betul-betul, tapi kena puasa betul lah, bukan puasa mata meliau kan, tangan tarik macam-macam, mulut cakap pelik-pelik kan, hati merewang, bukan merewang Jawa tu, itu lain. Itu merewang yang bagus, tahu rewang. Ni merewang ni tak apa-apa fikir tengah puasa kan. Hati tak puasa, lidah tak puasa. Kalau betul semua puasa, pasti akan menjana takwa. La'allakum tattaqun. Ini saya nak sebut sebagai ulama menyatakan bahawa la'alla dan asa dalam Quran bermaksud pasti. Biasanya kita nampak terjemahan dia akan sebut mudah-mudahan. Kalau dalam saya punya apps ni, dia sebut terjemahannya mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini. Disebut mudah-mudahan kan. Jadi kita boleh tukar, boleh ambil mana-mana lah. Nak ambil pasti pun boleh, nak ambil mudah-mudahan pun boleh. Oleh itu apabila kita ingat Tuhan, apa yang kita akan dapat?
Allah akan berikan hidayah kepada yang lebih baik. Bila Allah sebut wadhkur rabbaka idza nasit, sebutlah nama Allah, ingatlah Allah Ta'ala bila kamu lupa. Mudah-mudahan kalau ikut si bawah tadi, pasti Allah akan beri petunjuk kepada kita kepada jalan yang lebih dekat, yang lebih hampir, yang lebih baik. Jadi sebenarnya dalam Quran begitu banyak kelebihan-kelebihan zikir ni. Sebab tu ulama-ulama dulu sangat hebat zikirnya. Beribu-ribu zikir dia kan. Abu Darda dia ada benang 2,000 ke 20,000. Mungkin 20,000 kot. Di antara dua tu pasti 2,000 atau 20,000. Sebelum tidur mesti habis. Mereka semua ribu-ribu, selawat ribu-ribu. Kita je yang sikit. Itu pun sambil-sambil ngantuk zikir. Baca Quran pun sambil penat. Kita sangat-sangat mata apa kau dah loy. Apa loy, mana bahasa skema ni? Tahu loy lemah, maksudnya apa, lekeh kan. Kita terlampau. Imam Abu Hanifah sembahyang isyak qiyam sampai subuh. Mereka ni Quran sangat hebat. Quran biasa di luar Ramadan paling kurang mereka ni khatam seminggu, khatam dah. Kita sebulan pun tak khatam-khatam di luar Ramadan kan. Mana kita ni loy, kita ni lemah. Sebab apa yang Nabi sebut apa? Hubbud dunia, cinta dunia dan benci mati. Itu sebab utama. Cinta dunia dan benci mati itu sebab yang menghalang, yang menghambat kita untuk banyak ibadah ni. Yang kedua, sebab kita tak ada makrifah. Tuan-tuan dah habis belum Quran Ramadan ni? Kalau dah habis, alhamdulillah lah. Kalau tak habis-habis lagi ni dah 13 kan? 13. Hari ke-13 ni. Dekat separuh ni tak habis Quran. Dulu 3 hari habis. Paling banyak dulu seminggu habis. Kita kalau tak dapat 10 hari habis, mana kita loy lah. Loy. Kita lemah lah. Kalau lemah tenaga batin, ramai yang nak cari ubat. Tapi lemah iman, tak ada siapa yang nak cari ubat. Lemah tenaga batin sanggup makan itu, makan ini kan, pantang itu, pantang ini, kerana nak kepuasan diri. Tapi kita perlu ada kepuasan ibadah, tu yang lebih penting. Masa bila kita ibadah rasa, ya Allah, rasa seronok kan, rasa hebat. Bukan rasa bangga lah, maksudnya rasa ya Allah, seronoknya, sedapnya kan, lazatnya. Itu yang kita nak. Jadi kita lihat ayat ni, Tuhan kata wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa. Jadi ini Allah cerita pada kita apa kelebihan zikir. Jadi kita kena perbanyakkan. Kalau boleh zikir kita bukan sikit, ribu-ribu kan. Selawat kita, zikir kita, apa sahaja yang berkait dengan Allah Ta'ala, Quran pun dikira zikir. Imam Nawawi kata dalam kitab Azkar, Quran pun dikira sebagai zikir. Malahan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Mana kita kena lepas habis ni, kita saya dah ambil ni ayat ni. Lepas habis Ramadan ni kita kena susun kita punya. Ramadan ni kita ada jadual yang khas. Lepas Ramadan kena susun zikir kita. Tahlil berapa, selawat berapa. Jangan pakai saya nak buat. Itu tak disiplin. Tak disiplin. Dalam ibadah kena ada disiplin, baru dia akan ada dia punya aura dia, ada dia punya kesan dia dalam diri kita. Kita biasanya kalau rajin habis sejuzuk sehari, kalau tidak sebulan pun tak habis. Itu tak nak. Biar sikit pun tak apa. Kita kena disiplin. Aku nak berapa lepas Ramadan ni, berapa aku nak. Ramadan ni lagi berapa hari lagi? 18 hari, 17 hari. Apa yang aku nak buat? Apa yang aku nak habiskan? Nabi dah start dah. 11 hari bulan Nabi dah iktikaf. Kita biasa dengar kan, ustaz-ustaz sebut Nabi iktikaf 10 terakhir. Itu betul. Tapi bukan untuk tahun terakhir. Kita dengar kan, Nabi iktikaf 10 hari terakhir, penuh, full. Itu bukan tahun terakhir. Sebelum Nabi wafat, dalam hadis Sahih Bukhari disebut, falamma kana al-'amul ladzi tuwfiya fihi Rasulullah i'takafal 20. Nabi sebut, dalam hadis sebut Nabi iktikaf 20 hari. Itu tahun terakhir Nabi buat 20 hari. Maknanya sebelah hari bulan Ramadan ni dah Nabi start. Jadi kita dah stage yang kedua, kita kena banyak masa sikit lah. Banyak masa, lebih sikit masa.
Dia senang je, penat-penat baca Quran, rehat, relax, main phone sekejap. Tapi janganlah main phone lebih lama daripada baca Quran. Ini main phone lebih lama daripada baca Quran tak ada ya. Main phone ni sebagai penat kan. Apa kata Sayyidina Ali, rawihul qulub sa'atan ba'da sa'ah fa innal qalba idza ukriha ama. Lepas ibadah kita rehat sekejap, sambung balik. Tapi rehat jangan lebih lama, lebih banyak masa daripada ibadah tadi. Sebab kata Ali, kalau ibadah dipaksa sangat, langsung tak rehat, dia akan menyebabkan kita rasa macam ama ni buta lah, maksudnya kita dah jam dah, hang dah kalau kita main telefon kan, lama sangat. Jadi tingkatkan, tuan-tuan, kita dah masuk fasa kedua, tingkatkan. Kita tahu apa yang kita dah buat, kita tingkatkan. Tingkatkan daripada yang asal. Kerana Nabi pada tahun yang terakhir, Nabi sudah iktikaf 20 hari. Maksudnya ini progres. Kita kena ada progres. Jangan daripada umur dulu sama je kan, ada progres. Bacaan Quran, zikir, akhlak. Jadi mudah-mudahan sedikit waktu pesanan tadi dapat memberikan suntikan yang lebih bertenaga, booster untuk kita lebih kuat memenuhi ruang-ruang Ramadan ini dengan perkara yang Allah redha dan Allah suka, iaitu ibadah-ibadah dan juga sedekah-sedekah dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma wa rizqna fahma wa na'udzubika min ahwalin nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihrusna bi'ainika allati la tanam wa qnafna bika fil ladzi la yuram warhamna bi qudratika 'alaina fala tuhina wa anta raja'una. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.